Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nik Ainur Najhah binti Arman. Saya bersama-sama dengan ahli kumpulan saya yang lain iaitu Muhammad Fikri bin Ahmad Khairul dan Nur Izzah binti Abdul Halim ingin membentangkan tentang tajuk keutuhan wacana. Pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Dr. Suraini binti Mat Noor, pensyarah bagi kod kursus GWCP 1042 kerana telah memberikan kami peluang dan kesempatan untuk membentangkan tugasan kami. Artikel yang telah dipilih oleh kumpulan kami ialah artikel Kegemilangan Bahasa Melayu sebagai Lingua Franca. Sebelum kita pergi kepada tajuk keutuhan wacana, izinkan saya untuk mengupas sedikit tentang tajuk penanda wacana. Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi mempertalikan suatu idea, hujah dan pandangan seseorang semasa menulis atau berucap. Penanda wacana amat penting dalam sesebuah teks kerana penanda wacana dapat mewujudkan pertautan atau kesinambungan antara sebahagian teks dengan yang lain sehingga membentuk kesatuan. Menurut Asma Haji Umar 1993, yang dipetik daripada Muhammad Islah 2012 menyatakan bahawa penanda wacana ialah kata yang menghubungkan dua kata, frasa atau klausa. Penggunaan penanda wacana menurut tokoh. Yang pertama, menurut Roslan Baki 1994, penanda wacana dalam sesebuah penulisan itu amat penting kerana elemen ini berhubung kait dengan makna dari ayat perenggan atau keseluruhan penulisan. Yang kedua, menurut Awang Sarian 1991, menegaskan bahawa penggunaan penanda wacana yang merupakan kata atau frasa perangkai membolehkan ayat-ayat dalam perenggan disusun dengan baik sehingga urutan maklumat atau gagasan menjadi lancar dan tidak melompat-lompat. Penanda wacana kronologi. Maksud penanda wacana kronologi ialah memberi pengertian kepada persoalan berkaitan dengan waktu, mengandungi kata kunci bila dan seumpamanya. Penanda wacana kronologi terbahagi kepada 4. Yang pertama, kronologi tempoh. Yang kedua, kronologi tentangan. Yang ketiga, kronologi tambahan. Yang keempat, kronologi musabab. Baiklah, yang pertama kita pergi kepada kronologi tempoh. Kronologi tempoh ialah memberi pengertian kepada perkara yang berkaitan dengan waktu. Pada masa itu, seterusnya, esoknya, kemudian Januari 1771. Yang kedua, kronologi tentangan. Kronologi tentangan ialah memberi maklumat bertentangan daripada penerangan sebelumnya. Namun, tetapi, kecuali sebaliknya. Antara tempoh dalam artikel yang dapat saya analisis ialah yang pertama, pada perenggan ke-16 baris pertama, pada zaman bahasa Melayu klasik iaitu bermula dari awal abad ke-14 Masihi hingga ke akhir abad ke-18 Masihi, bahasa Melayu masih berperanan sebagai lingua franca. Yang kedua, tentangan dalam artikel yang dapat saya kenal pasti ialah berada pada perenggan ke-6 baris ke-6. Namun, kadang-kadang penggunaan lingua franca juga akan menimbulkan masalah yang besar apabila wujud beberapa bahasa pengantara. Kita pergi pula kepada kronologi yang ketiga, kronologi tambahan. Kronologi tambahan memberi maklumat tambahan. Selebihnya malah jadi tambahan pula selanjutnya. Kronologi keempat, kronologi musabab. Maksudnya memberi asbab dalam satu penulisan malah memberikan penjelasan dengan lebih tepat. Maka oleh sebab oleh itu lantaran. Tambahan dalam artikel yang telah saya perolehi berada pada perenggan ke-14 pada baris ke-7. Malah terdapat penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan sesama pedagang asing. Musabab dalam artikel pula berada pada perenggan ke-7 baris ke-5. Oleh sebab itu, satu bahasa yang difahami oleh kedua-dua pihak dipilih sebagai alat dalam komunikasi mereka. Keutuhan wacana bermaksud menurut pandangan Asma Haji Omar 1986, keutuhan wacana membawa maksud keseluruhan peralihan bahasa oleh penutur atau penulis yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau penulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi.
Keutuhan wacana mempunyai dua ciri asas, iaitu koherensi yang bermaksud kesatuan dan koheren bermaksud pertautan. Keutuhan wacana terbahagi kepada empat, iaitu keutuhan semantik, keutuhan fonologi, keutuhan leksikal dan keutuhan gramatikal. Keutuhan semantik dari segi bahasa ialah perkataan semantik merujuk kepada ilmu yang mengkaji perkaitan antara lambang atau perkataan. Dua jenis keutuhan semantik antaranya ialah hubungan antara bahagian-bahagian wacana dan kesatuan latar belakang semantik. Hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana menyebabkan hubungan antara klausa atau ayat sahaja dapat diperlihat seperti berikut. Hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan tujuan, hubungan sebab dan hasil, hubungan latar dan kesimpulan, hubungan memperkuat isi. Yang pertama ialah hubungan sebab dan akibat. Daripada jurnal ini terdapat hubungan sebab dan akibat. Contohnya ialah dengan kedudukannya yang strategik dan perluasan jajahan taklukkannya sehingga ke Selat Melaka dan Selat Sunda, Kerajaan Sriwijaya diakui sebagai jalur perdagangan yang paling berpengaruh ketika itu. Itu adalah sebab, dan akibatnya ialah hal ini demikian kerana dengan kekuatan perdagangan yang dimiliki, Kerajaan Sriwijaya berjaya meluaskan jajahan takluknya. Hubungan semantik antara bahagian wacana yang kedua ialah hubungan sebab dan tujuan. Contoh yang diambil daripada jurnal ialah di Malaysia, bahasa Melayu merupakan bahasa yang dipilih oleh kebanyakan masyarakat sebagai alat komunikasi mereka antara sesama bangsa Melayu atau antara Melayu dengan bukan Melayu. Itu adalah sebab. Dan tujuannya ialah hal ini demikian kerana masyarakat Malaysia lebih mudah memahami bahasa Melayu dan majoriti penduduknya juga terdiri daripada bangsa Melayu. Yang ketiga ialah hubungan sebab dan hasil. Contoh daripada artikel jurnal ini ialah sehubungan dengan kekayaan hasil perdagangan dan kedudukan serta kekuasaan Kerajaan Sriwijaya ketika itu, penggunaan bahasa sangat mempengaruhi urusan perniagaan. Hasilnya, bahasa yang digunakan ketika itu sangat penting kerana berfungsi sebagai alat untuk memudahkan proses komunikasi ketika urusan perdagangan dilakukan. Berdasarkan catatan sejarah, bahasa yang digunakan ketika itu ialah bahasa Melayu. Yang keempat pula ialah hubungan latar dan kesimpulan. Contoh daripada artikel jurnal ini ialah bahasa ini menjadi bahasa utama ketika urusan perdagangan dan juga ketika komunikasi bukan sahaja antara sesama masyarakat tempatan tetapi antara masyarakat tempatan dengan pedagang asing. Malah terdapat penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan sesama pedagang asing. Kesimpulannya, di sini dapat dilihat kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa kerana digunakan oleh pelbagai bangsa dan penutur asing. Kelima ialah hubungan memperkuat isi. Contoh daripada artikel jurnal ialah bahasa Melayu juga digunakan untuk transaksi perdagangan di pantai utara Australia dan ke barat hingga ke Gujarat di India. Di samping itu, bahasa Melayu digunakan untuk menyebarkan agama Islam di pelbagai tempat di alam Melayu, terutama di jalur pelabuhan perdagangan rempah dari Melaka ke selatan menuju ke Jawa Timur dan Tengah, di kota Gresik Jabara ke Makassar di Sulawesi Selatan, membawa ke Kepulauan Maluku. Peranan bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan pada zaman Kerajaan Melaka membuktikan bahawa bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa lingua franca. Ini adalah penguat memperkuatkan isi. Kedua ialah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi yang terdapat dalam sesuatu wacana melibatkan hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Dalam wacana tulisan, terdapat unsur-unsur linguistik iaitu tanda baca seperti noktah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Hentian atau kesenyapan suara berfungsi sebagai perbandingan antara dua maksud yang berbeza dalam satu ayat yang sama. Contoh fonologi dalam artikel ialah Asma 2003 menjelaskan bahawa bahasa Latin berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan di sebelah barat, iaitu sepanjang zaman pertengahan. Selain itu,
Asma turut menjelaskan bahawa bahasa Perancis juga pernah mendukung peranan sebagai bahasa antarabangsa dalam bidang diplomasi, iaitu pada abad ke-17 sehingga abad ke-20. Itu terdapat fonologi iaitu tanda koma dan noktah. Keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan kata. Keutuhan leksikal merujuk kepada hubungan antara bahagian wacana iaitu antara perkataan dalam wacana. Terdapat 7 cara memperolehi hubungan leksikal. Yang pertama, antonim. Yang kedua, hiponim. Yang ketiga, kolokas. Yang keempat, sinonim. Yang kelima, pengulangan unsur perkataan yang sama. Yang keenam, unsur yang bersambut. Yang ketujuh, pembuka dan penutup kata. Di dalam leksikal terdapat 7 cara. Contoh leksikal dalam artikel yang saya perolehi ialah yang pertama, pengulangan kata, iaitu merujuk kepada pengulangan unsur atau kata yang sama dengan kata lain. Setiap perkataan diulang secara penuh tanpa melakukan sebarang perubahan. Sebelum bahasa Melayu diiktiraf dan diangkat martabatnya menjadi bahasa rasmi negara, bahasa Melayu telah membuktikan kemampuannya sebagai bahasa antarabangsa kerana menjadi bahasa perantara pada abad itu. Namun, ledakan era globalisasi menjadi bahasa perantara atau dikenali sebagai lingua. Daripada teks ini dapat kita kenal pasti bahawa bahasa Melayu merupakan pengulangan kata. Yang kedua, antonim, iaitu perkataan yang berlawanan maksud. Dan perdagangan bagi awang seharian 2002 pula, bahasa Melayu dijelaskan telah tersebar melalui proses pertembungan dan perkembangan. Politik, perdagangan dan penyebaran agama. Ketika itu, bahasa Melayu menjadi bahasa perantara atau lingua franca bagi seluruh Nusantara. Sejak zaman kerajaan Sriwijaya iaitu seawal abad Masihi hingga ke zaman Melaka dan Aceh. Daripada teks ayat ini dapat kita kenal pasti bahawa antonim ialah pertembungan dan perkembangan. Seterusnya, contoh leksikal yang terdapat dalam artikel yang ketiga ialah sinonim, iaitu perkataan yang mempunyai maksud yang sama. Bersandahkan beberapa kajian dan definisi yang telah diberikan oleh tokoh dan sarjana, lingua franca boleh diertikan sebagai bahasa perhubungan atau dikenali sebagai bahasa perantara. Bahasa ini merupakan bahasa yang digunakan untuk memudahkan proses komunikasi antara pihak yang mempunyai bahasa. Dapat kita kenal pasti sinonim dalam teks ayat ini ialah bahasa perhubungan dan bahasa perantara. Yang keempat, hiponim, iaitu makna sesuatu perkataan merupakan sebahagian daripada makna perkataan yang lain. Sriwijaya yang menjadi laluan utama perdagangan iaitu perdagangan rempah dan perdagangan tempatan bertindak mengenakan cukai kepada kapal dagang yang melalui kawasan perairan mereka. Kekayaan negara ini dilihat melalui kepelbagaian hasil komoditi yang dimiliki seperti kayu gaharu, cengkeh, emas dan timah yang ketika itu menjadi hasil perdagangan yang dapat menarik perhatian pedagang asing untuk berurusan dengan mereka sehubungan dengan kekayaan hasil perdagangan dan kedudukan. Dapat kita kenal pasti bahawa hiponim yang terdapat dalam teks ayat berkenaan ialah kayu gaharu, cengkeh, emas dan timah. Contoh leksikal dalam artikel yang kelima ialah kolakasi, iaitu dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri tetapi biasanya dikaitkan antara satu sama lain. Bahasa Melayu juga menjadi bahasa rasmi serta bahasa persuratan bagi pusat-pusat pemerintahan di seluruh rantau ini. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perantara ketika itu kerana kehebatan pemerintahan kerajaan Sriwijaya dari segi perdagangan sehingga mereka menjadi pusat maritim yang dapat menarik perhatian pedagang asing. Daripada ayat ini kita dapat kenal pasti bahawa kolokasi ialah bahasa rasmi dan bahasa persuratan.
Yang keenam ialah memanfaatkan unsur bersambut. Bahan bertulis berbahasa Melayu bagi pihak istana. Tugas utama penjaga istana adalah mengarang surat rasmi yang hendak dikirim oleh raja kepada raja-raja yang lain dan membaca surat yang diterima daripada raja-raja lain. Pujangga istana perlu sangat berhati-hati terutamanya dalam pemilihan kata. Daripada teks ayat ini dapat kita kenal pasti bahawa memanfaatkan unsur bersambut ialah mengarang surat rasmi dan membaca surat yang diterima. Dan yang terakhir ialah keutuhan gramatikal. Hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa, keutuhan wacana seharusnya memperlihatkan hubungan berdasarkan binaan tata bahasanya. Terdapat beberapa jenis keutuhan gramatikal dalam sesuatu wacana dan penanda wacana dalam bahasa Melayu. Antaranya ialah penanda rujukan, penanda penggantian, penanda elips iaitu pengguguran dan penanda hubungan. Yang pertama ialah penanda rujukan. Penanda rujukan melibatkan rujukan terhadap kata ganti nama. Penggunaan kata ini akan menyebabkan makna yang cuba disampaikan lebih tepat dan menjadi wacana lebih rapi dan utuh. Contoh daripada artikel jurnal ini ialah kenyataan ini dapat disokong oleh pendapat sarjana iaitu Nik Safiah Karim, Farid M. On, Hashim Musa dan Abdul Hamid Mahmud 2008. Dalam buku Tata Bahasa Dewan, mereka menjelaskan bahawa perjuangan bahasa Melayu dilakukan serentak dengan perjuangan politik dalam usaha untuk membebaskan tanah air daripada belenggu penjajah. Mereka itu menunjukkan penanda rujukan. Yang kedua pula ialah penanda penggantian. Penanda penggantian ialah proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain seperti kata nama, kata kerja dan klausa. Contohnya ialah bahasa Melayu merupakan bahasa yang telah dipilih sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu negara. Pemilihan ini telah ditetapkan dalam sebuah perjanjian yang terlibat dalam kontrak sosial iaitu Perlembagaan Malaysia setelah Malaysia bebas daripada genggaman penjajah. Di sini pemilihan menunjukkan bahasa tersebut. Dan yang ketiga ialah penanda elips iaitu pengguguran. Contohnya daripada jurnal ialah ahli kelompok tanpa mengira kumpulan majoriti maupun minoriti. Pengguguran ialah bahasa yang digunakan juga mestilah tidak lebih daripada satu bahasa yang difahami oleh kedua-dua belah pihak. Kedua-dua belah pihak itu menunjukkan kepada majoriti maupun minoriti. Yang keempat ialah penanda penghubung. Penanda penghubung terbagi kepada tiga iaitu penghubung tambahan, antaranya ialah seterusnya, sebelum, namun, selain itu dan selanjutnya. Yang kedua ialah penghubung tentangan. Daripada artikel jurnal ini terdapat tetapi, malah dan malah. Yang ketiga ialah penghubung musabab. Contohnya ialah kerana. Contoh daripada jurnal ini ialah ayat dia. Bahasa Melayu telah membuktikan kemampuannya sebagai bahasa antarabangsa kerana menjadi bahasa perantara di abad itu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Ahmad Khairul dan saya akan meneruskan dengan memberi kejelasan yang terdapat dalam penulisan artikel tersebut. Baiklah, sebelum kita mengetahui dengan lebih lanjut, elok kita mengetahui serba sedikit tentang konsep kejelasan artikel. Baiklah, konsep kejelasan artikel yang pertama ialah kaitkan isi dalam perenggan kohesif dan idea utama. Yang kedua, maklumkan pembaca perkara yang ingin disampaikan. Yang ketiga, sentiasa kekal dan fokus pada isi utama, dalam erti kata lain, tidak terpesong atau tertersasar daripada idea utama kita. Yang keempat, jadikan penulisan menarik. Yang kelima, elakkan bahasa selanga. Yang keenam, gunakan kata-kata, bahasa dan istilah yang positif. Dan yang terakhir, sentiasa menyemak ejaan. Baiklah, sebagaimana yang kita tahu, konsep kejelasan ini mempunyai istilah kohesi dan koheren, di mana istilah kohesi dan koheren ini berkait rapat dengan kepentingan penggunaan bahasa dalam analisis teks ataupun wacana. Baiklah, sebelum itu elok kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan koheren.
Koheren ini ialah kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain sehingga ayat-ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Koheren juga merupakan idea-idea yang dihuraikan dengan jelas dan dalam urutan logik serta disokong oleh bukti dan contoh. Dan terakhir, faktor-faktor ini secara tidak langsung memudahkan pembaca untuk mengikuti hujah dan tujuan penulisan tersebut. Baiklah, berikut merupakan contoh koheren yang terdapat dalam artikel di mana kita dapat lihat di perenggan kedua baris pertama iaitu ayat. Di Malaysia, bahasa Melayu merupakan bahasa yang dipilih oleh kebanyakan masyarakat sebagai alat komunikasi mereka antara sesama bangsa Melayu atau antara Melayu dengan bukan Melayu. Hal ini demikian kerana masyarakat Malaysia lebih mudah memahami bahasa Melayu dan majoriti penduduknya juga terdiri daripada bangsa Melayu. Baiklah, dalam ayat ini kita dapat lihat di mana isinya ialah bahasa Melayu merupakan bahasa yang dipilih oleh kebanyakan masyarakat sebagai alat komunikasi. Dan kita dapat lihat terdapat kesinambungan pada ayat kedua di mana hal ini demikian kerana masyarakat Malaysia lebih mudah memahami bahasa Melayu dan majoriti penduduknya juga terdiri daripada bangsa Melayu. Baiklah, kita secara kesimpulannya kita dapat lihat bahawa ayat yang pertama dan ayat yang kedua mempunyai kesinambungan antara satu sama lain. Seterusnya kita beralih pula kepada kohesif. Sebelum itu, apakah yang dimaksudkan dengan kohesif? Kohesif merupakan hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Konsep kohesif pada dasarnya merujuk kepada hubungan bentuk iaitu unsur-unsur wacana yang digunakan untuk menyusun suatu wacana yang memiliki kesepaduan secara padu dan utuh. Baiklah, berikut merupakan contoh kohesi yang terdapat dalam artikel. Kita dapat lihat pada perenggan kelima baris ke-14 iaitu ayat. Menurut Muhammad Azlamis pula, lingua franca diungkapkan sebagai bahasa yang dikongsi secara bersama oleh semua penutur bahasa, khususnya dalam hubungan sosial dan dalam menjalani kehidupan harian. Baginya, lingua franca merupakan ragam bahasa yang dipilih daripada beberapa ragam bahasa yang sedia ada dalam sesuatu bahasa dan digunakan secara meluas. Baiklah, dalam ayat ini kita dapat melihat bahawa pada ayat yang pertama, Muhammad Azlamis digunakan dalam ayat tersebut. Namun dalam ayat kedua, ayat tersebut tidak lagi mengandungi nama tokoh tersebut, sebaliknya digantikan dengan baginya. Baiklah, kita beralih pula kepada ciri-ciri koheren dan kohesif. Baiklah, ciri-ciri koheren yang pertama ialah menentukan isi sokongan berkait antara satu sama lain. Yang kedua, mengeluarkan isi yang tidak menyokong isi penting. Dan yang terakhir ialah memastikan semua isi sokongan adalah berkait dengan isi utama yang dinyatakan. Seterusnya, kohesif pula yang pertama ialah berbagai-bagai struktur ayat. Yang kedua, menggunakan tanda baca yang betul. Yang ketiga, perenggan dibina dengan baik. Yang keempat, penggunaan kata hubung yang tepat. Dan yang terakhir ialah peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian adalah tepat. Baiklah, selesai sudah kita membahas ataupun menceritakan tentang lebih lanjut tentang koheren dan kohesif secara terperinci. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan menceritakan tentang analisis sumber rujukan yang terdapat dalam artikel. Baiklah, sebelum kita mengetahui dengan lebih lanjut tentang sumber rujukan, elok kita mengetahui terlebih dahulu apakah itu sumber rujukan. Baiklah, sumber rujukan ini ialah penulisan yang baik, mempamerkan isi kandungan yang jelas dengan turutan perkembangan isi yang teratur, walau bagaimanapun isu dan memberi inspirasi kepada pembaca, fakta yang jelas diperlukan. Seterusnya, dalam penulisan ilmiah, terdapat pelbagai sumber tersedia untuk dipetik dalam teks penyelidikan. Sumber ini boleh wujud dalam pelbagai keadaan iaitu dokumen yang diterbitkan, belum diterbitkan, bercetak atau atas talian. Baiklah, berikut merupakan semua sumber rujukan yang terlibat ataupun terdapat dalam artikel tersebut. Baiklah, sumber rujukan yang pertama ialah sumber rujukan buku. Bagaimana saya mengetahui bahawa rujukan tersebut ialah rujukan buku? Kerana ia terdiri daripada nama pengarang, tahun, tajuk, tempat terbitnya buku tersebut dan akhir sekali ialah penerbit.
Baiklah, berikut merupakan contoh rujukan bagi jurnal dan bagaimana saya menganalisis ataupun mengenal pasti bahawa rujukan tersebut ialah rujukan jurnal kerana terdiri daripada nama pengarang, tarikh, tajuk, nama jurnal. Seterusnya ialah edisi ataupun volume iaitu perkataan yang dicondongkan dan diikuti dengan nombor muka surat. Baiklah, saya rasa sekian sahaja daripada kami. Kami berharap agar anda dapat mengambil sedikit maklumat ataupun input-input penting yang telah kami kongsikan dan semoga apa yang kami kongsikan tersebut memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih.